اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Apa khabar semua, adakah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah kita nak sambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga ayat larangan. Okay, baik. Kita berada pada ayat yang ke-40. Kita masih berada pada ayat ke-40 daripada surah Al-Baqarah. Kita nak mulakan dengan membaca dulu ayat ke-40 ini, insya-Allah. Pada muka surat yang ke-7. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-40. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Terjemahan Haji Sana boleh bantu ke? Oh, tak apa jelas mata ni. Okey, tak apa. Haji Alim tak ada. Haji Alim tak ada. Orang Dubai tak. Rosyam boleh bantu ke Rosyam? Orang muda baca orang muda. Rosyam Haji Rosyam boleh. Haji Rosyam tengok. Mana Haji Rosyam? Oh, lain tak clear pula ya. 40. Ayat 40. Ayat 40 Al-Baqarah. 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca terjemahan dia. Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyya farhabun. Mana dia? Maknanya, wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan pada akulah saja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Baik. Jazakallahu khairan, insya-Allah. Sebentar, saya teringat sesuatu kejap. Baru besar sikit. Okey. Kadang-kadang teringat terlintas tu, tiba-tiba kadang kena tulis. Tadi saja kongsi solat Isyak tadi Imam baca surah Al-Qari'ah. Imam baca surah Al-Qari'ah. Sampai pada ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
selalunya sambil imam membaca tu, saya akan kadang terjemahkan terjemahan pada ayat tu untuk memahami cerita ataupun ayat tu. Dan tiba pada ayat ke-6 ini, fa amma masaqulat mawazinu, terjemahannya ialah setelah berlaku demikian, adapun orang yang berat timbangan amalnya. Dalam terjemahan diletakkan timbangan amal baiknya. Timbangan amal baiknya. Baik. Tapi dalam Arab, sakulat ini adalah berat. Mawazin ini adalah timbangan. Timbangan. Sama juga yang sini, khafat, ringan. Mawazin, timbangan. Baik. Apa yang saya tercari-cari dalam ayat ni, bila menterjemahkan perkata, ialah tak jumpa timbangan apa, tak jumpa timbangan apa, timbangan baik ataupun timbangan buruk. Maksudnya Allah tak sebut dalam ayat ni, dalam teks Arab ni. Yang dalam terjemahan dia letak timbangan amal baik je. Timbangan amal baik. Dia letaklah yang ditimbang, amal baik. Kan? Yang bawah pun sama, ringan timbangan amal baik. Tapi dalam teks Arab, amal baik itu tak ada tulis lah. Kan? Tak ada. Dia adalah, yang ada adalah timbangan yang berat. Itu sahaja. Amal baik ke buruk tak disebut. Jadi bila tengah menterjemah, tengok mana ayat tu, terfikir, Allah tak sebut yang dalam teks Arab dia timbangan apa, baik ataupun buruk. Kalau baik itu apa Ustaz dia sebut? Hasanah. Hasan, buruk? baik. Sayyi'ah. Saya ya. Oh. Tapi dalam terjemahan dia letakkan amal baiknya, sudah tentu bukannya penterjemah pandai-pandai lah. Sudah tentu dia ambil daripada tafsir. Ambil daripada tafsir. Cuma yang saya trigger ketika itu ialah pada kedua-dua ayat ini yang Allah sebutkan adalah pada timbangan berat amal baik dan timbangan ringan amal baik. Maka yang difokuskan adalah pada amal baik. Kan? Seolah-olah Allah nak bagi tahu kita ni fokus sahaja buat baik. Fokus sahaja buat baik. Teruskan buat baik. Kenapa? Bila kita sibukkan diri kita untuk buat baik, maka kita tak akan ada masa untuk nak buat benda yang tak baik. Sebab kita duk sibuk buat benda yang baik. Kan? Maka seolah penyebutan Allah tak sebut di situ. Maksudnya timbangan ini ceritanya tentang timbangan amal baik. Seolah-olah Allah nak suruh kita fokus untuk buat amal baik. Buat je amal baik banyak-banyak. Walaupun kadang-kadang rasa penat, kadang-kadang rasa ikhlas tu tak ada. Kan? Kadang-kadang rasa macam-macam lah perasaan waktu nak buat baik tu. Orang kutuk ke, kan? Orang kata poyo lah, konon baik lah. Kan? Buat saja amal yang baik itu. Kadang diri rasa macam berat. Sebab kita dah bincangkan pada hari Selasa hari itu kan, antara musuh kita apa? Kita punya hawa nafsu. Syaitan dan juga hawa nafsu. So hawa nafsu sentiasa menyuruh nak buat benda yang tak baik. Sentiasa menyuruh buat tak baik. Kalau kita fikir macam mana nak lawan hawa nafsu, macam mana nak lawan hawa nafsu, kan? Sedangkan mungkin Allah nak beritahu dalam ayat ni, tak payah fikir, sibukkan diri buat baik. So bila kita sibuk buat benda baik, maka kita tak akan terfikir sangat dengan perkara yang untuk buat perkara yang tidak baik itu. Ya, wallahu alam. Dan ini perkara yang tadi kan saya trigger ketika mendengar bacaan daripada imam yang sebelum ni, tak mungkin ada disebut dalam tafsir, saya tak sampai kepada bacaan itu. Kan? Hari ini trigger point tersebut. Betul ya Ustaz. Dia tak sebut pun yang buruk ya. Maksudnya kalau berat tu amalan baik lah tu. Amalan baik. Dia sudah Kalau ringan amalan buruk lah tu. Tak, dia sebut Tak, amalan baik. bukan, Amalan baik dia suruh kita fokus. Yes. Dia tak nak sebut yang buruk pun. Dia suruh kita, Ustaz, dia suruh kita positif, Ustaz. Positif all the Suruh time, kita positif. buat baik, Positif all jadi the kita time. tak fikir benda nak buat benda yang buruk. Betul.
Betul. Sebab bila bahagian kedua tu pun Allah sebut Macam wa amma man reflection, khaffat kan. Ustaz sebut tadi macam reflection kan. Ya, Bawah tu betul. Allah sebut barang siapa yang ringan timbangannya. Allah tak kata yang atas tu Tak tahu yang buat berat. baik ke jahat ke. Ya. Allah tak Orang sebut. dia cakap timbangan amalan dia. Amal baiknya. Amal. Betul. Sebab selalunya kita dalam kalau percakapan kita akan kata siapa yang buat baik dapat ini, siapa buat tak baik dapat ini. Kita cerita lawan dia. Tapi Allah tak cerita lawan dia, Allah cuma cerita siapa yang berat timbangan baik Ringan dengan berat aja itu. yang berat saja. Kan. Allah tak sebut siapa yang berat timbangan jahat dia, Allah tak sebut. Allah sebut siapa yang ringan timbangan baiknya. Kan. So Allah suruh fokus saja buat baik tu. Suruh fokus saja. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya saya. masa saya kecil dulu, Ustaz, guru saya cakap gini ya. Kalau timbangan berat jahat tu Ustaz, memang kita tak boleh lepas jambatan syaratul mustaqim. Betul. Kita macam rambut, macam mana kalau kita berat boleh nak lepas, dia kata. Jadi buat baik, nanti jahat hilang dia kata. Dia kata begitulah, dia tak cakap ni. Betul juga, betul. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 8 tu, dia dengan 9 tu bergabung ke tu Ustaz? Ya betul. Allah. Sebab kalau yang tengok tu, yang kira yang ringan tu tetap dekat Hawiyah tu, tempat panas tu Ustaz kan? Ya betul. Betul. Neraka lah tu. Betul. Hawiyah. Kiranya dia masuk dalam neraka kan. Tapi Allah tak sebut siapa yang timbangan buruk dia Buruk berat. masuk neraka. Tapi timbangan baiknya itu ringan. So macam ringan timbangan amalan faham baik. sendirilah. Ya, betul. Berat dia itu yang begitulah kan. Jadi kiranya Allah fokus sebut pada yang baik sahaja. So kita pun fokus je buat amal baik, jalan je apa saja bentuk amal baik yang boleh kita buat. Makna dia siapa yang timbangan dia kira sendirilah sekarang kan amal dia kan, amal baiknya tu ringan. Sekarang ni kena fokuskan tambah lagi lah biar tambah dia berat. lagi lah biar berat. Takut betul, nanti Kak. tergelincir ke Hawiyah tu. Betul, Kak. Dia bagi tahu macam tu lah. Betul. Sebab kadang-kadang apa? Kadang-kadang seseorang itu jadi putus asa. Sebab apa? Sebab dia rasa dia dah banyak sangat buat dosa. So dia rasa putus asa untuk nak jadi baik tu. Dia putus asa kan. Macam yang 99 orang dah bunuh tu. Wah, dah bunuh 99 orang tu kan. Dia dah banyak sangat sampai dia tanya, adakah lagi peluang untuk aku bertaubat? Dan maka dalam ayat surah Allah bagi tahu, kau tak payah kisah berapa banyak dosa yang kau buat, kesalahan kau dah buat, fokus je buat baik. Fokus je buat baik. Kau tak payah nak terbeban kan. Sebab kadang buat kita rasa down. Aku ni Allah terima ke tak? Aku ni ada masa ke lagi? Aku ni sempat ke lagi? Maka fokus saja buat kebaikan. Jangan kita tersasar, kita duk fikir tentang apa perkara buruk dulu yang pernah kita lakukan hingga dia menghalang kita kan, dia drag down kita daripada nak move ke depan kan, apa keburukan yang telah dilakukan itu. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Baik. Terima kasih. Kadang begitu kita dengan Quran, kadang dia dah baca banyak kali dah, selalu dengar dah. Tapi ada hari yang wallahu a'lam, Allah berikan pemikiran itu kan. Dan itu nikmatlah, nikmat perkara yang nikmat. Kita baca yang sama tapi hari tu kita dapat sesuatu yang baru, insya-Allah. Dan perkara itu kalau dapat, bagus kita kongsikan, kita tulis, kita kongsikan. Bagus sebab apa? Kalau tak tulis ataupun tak share, kadang kita lupa. So kena tulis ataupun kena share. Mudah-mudahan kita ingat perkara itu. Insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Baik. Ilham Ustaz. Ilham. Macam penulis lah kan. Tulis tu. Betul. Berikan ilham. Baik. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-40 ini. Minggu lepas saya mohon maaf saya tak dapat nak tulis pada kita punya nota ini, jadi ini tak updated lagi dengan perbincangan kita yang minggu lepas. Baik, sehingga ke minggu lepas kita berhenti perbincangannya pada akibat ataupun kesan tidak menunaikan janji. Kita berhenti di situ, betul? Baik. Sebelum tu saya ada sebutkan juga mengenai apakah dia ganjaran balasan
untuk siapa yang menunaikan janji, dan saya tak fokuskan banyak kepada itu. Kenapa? Kerana itu semua benda yang best-best lah, kan? Benda yang best-best. Jadi kita nak fokuskan kepada perkara yang tak best. Nak fokus kepada perkara yang tak berapa best. Kenapa? Supaya kita beringat. Kalau bagi benda best je, takut nanti dia seolah-olah di lambung-lambung. Seronok sangat kan. Nanti takut leka. Baik, kita ada sebutkan satu kesan tidak menunaikan janji pada minggu lepas, boleh share kan? Menimbulkan sifat nifak. Munafik. Munafik itu sifat nifak, menumbuhkan sifat nifak. Menumbuhkan sifat nifak. Menumbuhkan sifat nifak. Disebutkan pada surah yang ke-9 ayat yang ke 77. 77. Okay, baik. Kalau disebutkan satu ini pun saya kira sudah memadai. Akan tapi Al-Quran menyebutkan lagi ada beberapa perkara berkaitan dengan kesan tidak menunaikan janji ini. Dan juga kita nak ingat sekali lagi bahawa kita cerita bukannya menunaikan janji yang saya janji, saya pinjam, saya bagi balik, kan? Janji bukan janji itu, kan? Tetapi janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah antara janji kita dengan Allah Azza wa Jalla? Bertakwa. Berjanji bahawa Tuhan itu adalah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan kita. Kita berjanji mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berjanji untuk menolong Rasul, betul. Dan berjanji tidak mengikut syaitan. Tidak mengikut syaitan. Dan kita berjanji untuk menyebarkan isi kitab, menolong Rasulullah Al-Quran. Iaitu bayyinunnahu linnas, untuk menyebarkan isi kitab, dan kitab kita ialah Al-Quran. Maka ini janji-janji yang kita nak fokus ni. Janji-janji yang kita nak fokus. Baik. Okey, pertama kesan dia adalah menumbuhkan sifat nifak. Yang kedua, ada lagi satu Ustaz, janji nak sedekah bila kita kaya. Janji nak sedekah bila kita kaya. Betul. Itu memang janji orang munafik, kan? Kepada Allah Azza wa Jalla, minta. Nanti kaya aku sedekahkan. Bila Allah dah bagi, tak ada. Yang kedua ialah penyebab hati menjadi keras. Baik. Kita lihat surah yang ke-5 ayat ke-13. Menjadi keras. Ayat ke-13. Ajar Nuri Haka yang kata takut. Ya. Nanti boleh simpan perkataan tu nanti sehingga kita sampai perbincangan pada penghujung ayat ni, insya-Allah. Surah berapa tu ya? Ia berada pada muka surat 110. 109. 109 109. Okey. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-13. Baik, baca Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Usam, unmute. Usam boleh, di sana boleh. Baca ramai-ramai. Fabimana qadihim misaqahum. Tok Guru baca dulu. Sorry. Haji Rosyam jangan nak pahala seorang-seorang, saya pun nak juga. Saya nak baca juga. Tak ada baca dulu tadi, lupa je. Betul aja. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم
Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Fa'fu anhum wasfah. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Baik, terjemahan. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami naknakkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu, tidak mahu menerima kebenaran. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab Taurat dengan mengungkalnya dari tempat-tempat dan maksudnya yang sebenar. Dan mereka merupakan meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengan mereka dengannya. Dan engkau, wahai Muhammad, sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu, maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya buat baik amalannya. Masya-Allah. Baik, pada permulaan ayat ini Allah sebutkan fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia. Apa kesannya? Kami laknatkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Dua. Maksudnya tidak mahu menerima kebenaran. Sebabnya apa? Sebab mereka mencabuli perjanjian setia. Maksudnya dah janji tapi melanggar perjanjian tersebut. Atas dasar itu, la'annahum, Allah laknat mereka dan Allah jadikan hati mereka itu hati yang keras. Dan kita semua pun tahu berkaitan ayat berkaitan hati yang keras ini, Allah antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah kan, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah daripada itu hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Sebab apa? Kerana batu pun daripada celahnya itu keluar Air. Tapi hati yang telah keras ini dia lebih keras daripada batu. Dia tak ada apa lagi lah yang boleh nak tembus dia satu kebaikan yang nak keluar daripada hati tersebut. Sebabnya apa? Antara sebabnya ialah dia melanggar perjanjian dia dengan Allah SWT. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbu al-qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah ialah orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, saya sebutkan, akan tapi untuk merupakan fadail amal. Makna daripada hadis ini adalah bertepatan ataupun selari dengan apa yang disebutkan oleh ayat Al-Quran. Baik, maka ini antara kesan. Kesan yang kedua, bila seseorang itu tidak menunaikan janji. Hati menjadi keras ialah kesannya bila dalam ayat tadi sebutkan apa, tidak mahu menerima kebenaran. Orang bagi nasihat, dia susah nak dengar. Dan ataupun selalu dengar nasihat, selalu dengar ceramah, bahkan selalu baca Quran, tetapi tak boleh nak ada perubahan dalam diri itu. Tak boleh nak ada perubahan. Hati tak boleh nak tersentuh dengan ayat-ayat yang dibaca. Itu adalah antara tanda hati telah menjadi keras. Baik, yang ketiga, kesan seorang tidak menunaikan janji ialah dia mengurangkan iman. Baik. Kita lihat pada surah yang kelima juga. Ayat yang pertama. Surah yang kelima, ayat yang pertama. Pada muka surat 106. Surat 106, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang pertama.
Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. غير محل الصيد وأنتم حرم Illa ma yutla alaikum ghaira mukhillis saydi wa antum hurum. إن الله يحكم ما يريد. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Terjemahan. Wahai orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang ia kehendaki. Baik. Kita melihat pada permulaan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian. Baik. Tadi kita sebutkan bahawa antara kesan seorang itu yang tidak menunaikan janji, dia akan mengurangkan iman. Baik, macam mana daripada dalam ayat ini kita ambil pengajaran tersebut daripada potongan ayat ini? Kita telah kongsikan sebelum ini pada perbincangan berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu. Kita disebutkan. Bagaimana? Pentadabbur semua. Dah lupa lah Ustaz. Baik. Antara poin yang kita sebutkan ialah apabila Allah Panggil orang yang menggunakan beriman. lafaz ya Ya ayyuhallazina amanu. panggil orang yang beriman, maka panggilan iman Penting. pertama penting. Betul. Baik. Lembut. Ia adalah panggilan yang lembut. Kita patut be proud of it. Kita banggalah kita dipanggil. Kita merasa bangga dengan panggilan itu. Baik. Betul semua? Lagi? Ada? Bila yang penuh kasih sayang dan lembut tu dah sekali dah. Besar je dia nak inform. Ya? Ada perkara lepas tu yang nak diberitahu yang penting tu lah. Panggilan yang penting tu. Perkara penting. Okey, baik. Betul. Maka supaya ayyuhallazina amanu, selepas itu mesti ada perkara yang penting. Sebab itu dia disebut seolah macam Allah sebut nama kita. Yang Allah sebut nama kita. So kalau Allah panggil dengan sebut nama kita, kan, macam bos panggil nama seorang staff, maka dia mesti nak memuliakan kita. Panggilan yang memuliakan kita. Motivasi kepada semua. Mulia, motivasi. InsyaAllah. Satu lagi. Kita nak sampai dah situ pada poin tu. Ada lagi? Semangat untuk menguatkan iman pada Allah, Ustaz. Semangat untuk meningkatkan iman kepada Allah. Baik, betul? Semangat iman. Okey. Baik. Masya Allah. Ini semua poin kita sebutkan bila sampai pada ya ayyuhallazina amanu. Baik. Apabila Allah menggunakan wahai orang-orang yang beriman, maka panggilan iman ia mesti ada kaitan dengan Iman. Mesti ada kaitan dengan iman. Maka apa yang nak disampaikan selepas itu, kalau suruhan dan kita buat, maka apa akan jadi? Naik Dapat iman. pahala. Meningkatkan Dia keimanan kita. akan Meningkatkan keimanan kita.
iman. keimanan kita. Kalau selepas daripada itu ada suruhan dan kita tak buat, maka apa akan jadi? Allah murka. Dia akan mengurangkan Dan iman. Mengurangkan keimanan kita. Maka panggilan iman dia ada kaitan dengan iman. Maksudnya apa kaitannya? Apa yang selepas itu perkara penting yang Allah nak bagi tahu selepas ya ayyuhallazina amanu tu dia ada kaitan dengan iman. Iman Kalau turun naik. suruhan kita buat, dia akan meningkatkan iman. Tapi kalau suruhan tak buat, maka dia akan mengurangkan iman. Kalau selepas itu ada larangan, kan macam kita dah belajar la tusidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Kalau kita ikut larangan itu, dia meningkatkan iman. Kalau kita tak ikut, buat kerosakan, maka dia akan memberi kesan kepada iman. Maka sebab itu, kita sebutkan di sini, kesan tidak menunaikan janji ialah mengurangkan iman. Kenapa? Kerana di sini Allah sebutkan, wahai orang beriman, sempurnakanlah janji. Penuhi serta sempurnakanlah janji ataupun tunaikanlah janji. Maksudnya kalau siapa yang tunaikan janji, apa kesan dia? Iman meningkat. Meningkatkan Iman dia keimanan. Siapa yang tak tunaikan janji, apakah kesan dia? Mengurangkan iman. Mengurangkan iman. Baik. Dahlah kita berjuang penat-penat nak meningkatkan diri kita dan keimanan kita. Tapi ada perkara yang akhirnya dia mengurangkan keimanan kita tanpa kita sedar. Baik. Yang keempat. Kesan tidak menunaikan janji ialah ia adalah sifat orang fasik. Dia ada sifat orang fasik. Orang munafik kita dah sebut dah. Sifat orang fasik. Kita lihat surah yang ke-7 ayat 102. Surah 7 ayat 102. Pada muka surat 163. 163. Surat 163, surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat yang ke-102. Baik. Kita baca pada ayat 101. Kita baca pada ayat 101. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Terjemahan. Negeri-negeri yang kamu telah binasakan itu kami ceritakan sebahagian dari kabar beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, mukjizat. Sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah mendustakan dahulu. Demikianlah Allah memeterai di atas hati orang yang kafir. Dan kami tidak mendapati bahawa bagi kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan orang yang fasik. Baik. Ayat ke-101
Allah ceritakan mengenai sebahagian negeri-negeri yang Allah telah binasakan. Maka sebahagiannya Allah beritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebut, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka negeri-negeri yang Allah telah binasakan itu, Allah sebutkan Allah telah utus kepada mereka rasul-rasul pada setiap negeri itu dengan membawa keterangan yang nyata, iaitu mukjizat, kan? Ada berbentuk kitab, ada berbentuk pelbagai keterangan, ada yang suhuf, semuanya menunjukkan apa? Mukjizat untuk agar mereka beriman kepada rasul itu yang membawa ajakan untuk beriman kepada Allah SWT. Laqad ja'atum rusuluhum bil bayyinat. Keterangan-keterangan dalam bahasa Arabnya, dalam teks Al-Qurannya adalah al-bayyinat. Baik. Tapi apa yang mereka buat? Fama kanu liyu'minu. Akan tapi sudah itu tidak juga mereka beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya dahulu. Baik. Kalau kita lihat pada teks Arab dia, ada bayinat. Dengan bayinat itu kena buat apa? Sepatutnya kena beriman. Kena ikut. Dalam teks Arab dia Allah gunakan kena dengan bayinat itu kena. Dia sangkut pula. Okey. Allah sebutkan dengan al-bayinat itu kena beriman. Baik. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kemudian apa? Hudal linnas. Kemudian hudal linnasi Wa bayyinat. wa bayyinatin minal huda. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ayat 185. Kalau nak lihat nanti pada muka surat 28. Kita bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Apa tujuan? Apa Quran itu kelebihannya? Hudal linnas. Dan Quran juga adalah apa? Apa di sini? Pada manusia. Bayyinat. Ni. Bayyinat juga. Al-Quran juga dia adalah bayyinat. Baik. Maka tadi, ayat tadi tu dengan bayyinat, kan? Allah suruh buat apa dengan bayyinat itu? Suruh beriman. Betul tak? Dengan bayyinat itu Allah suruh beriman. Maka dengan bayyinat ini yang ada kat kita sekarang ni, iaitu Al-Quran, kita kena buat apa? Kita kena buat perkara yang sama. Beriman kepada percaya kepada kitab lah. Percaya kepada kitab. Kena beriman jugalah. Sebab orang dulu pun Allah bagi bayinat dan Allah suruh mereka beriman. Maka kita pun Allah bagi bayinat juga. Dan sudah tentu kita kena buat perkara yang sama. Iaitulah kita kena beriman juga. Baik. Kita pergi pada ayat tadi sebentar. Baik. Ayat 101. Maka dengan kita sebutkan tadi al-bayyinat ini, perkara yang perlu dilakukan adalah beriman dengan al-bayyinat ini. Kena percaya kepada al-bayyinat. Dan inilah perkara yang tidak dilakukan oleh kaum-kaum negeri yang Allah telah binasakan dulu. Baik. Kemudian setelah itu, bayyinat datang, mereka tak mau percaya sungguh-sungguh 100% dengan keterangan yang datang kepada mereka itu. Akhirnya apa? Kesannya Allah yatba'ullah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir. Allah namakan mereka sebagai orang yang kafir, itulah orang yang ingkar. Suruh beriman, tak nak beriman. Suruh ikut, tak nak ikut. Suruh percaya, tak nak percaya. Baik, kemudian ayat 102 Allah kata, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati. Maksud dia apa? Kebanyakan mereka tidak menunaikan janji. Apakah janji yang ada pada negeri-negeri dulu yang Allah telah musnahkan itu? Apakah janji Allah telah ambil pada mereka?
Di manakah terdapat janji-janji itu? Sedalam rahim lah. So, beriman lah. Sembah Janji Allah. itu semua ada dalam al-bayyinat itu. Dalam al-bayyinat itu Quran. semua Allah dah letakkan. Dalam keterangan-keterangan Allah dah beritahu apa kena buat, apa tak boleh buat, apa yang kamu dah janji dulu, apa janji dengan Allah, apa yang kena buat, semua ada. Maka janji-janji ni semua ada dalam al-bayyinat itu. Baik, dan Allah kata Yang dia orang kebanyakan- jawab, Ustaz, yang dia jawab bala tu, yang akan bagi rezeki kamu hiduplah. Dia orang kata benar. Kami Ya, akan betul. patuh pada perintah kamu. Itulah tu. betul. Akan patuh. Itu yang asas ni kan. Asas dia kan. Asas dia di situ. Qalu bala Patuh tu. syahidna itu. Dia akan patuh. Mm. Tapi mungkin orang akan kata saya lupalah itu. Saya tak pernah janji pun. Kan. Maka Allah dah siap sedia dengan soalan itu, dengan alasan itu. Kan. Dengan Allah bagi apa? Allah bagilah al-bayyinat. Bagi Rasul Keterangan. dan bayinat. Bagi Rasul Rasul dan Rasul, bayinat. Rasul bawa bayinat. Hmm. Ini semua adalah apa? Hujah atas kita untuk jawab balik segala alasan-alasan yang manusia akan bagi. Allah dah siap dah jawapan dia, Allah dah bagi. Baik. Maka dalam bayinat ni Allah ingatkan balik janji-janji dia dulu. Lepas tu kita tak pernah ingat pun, kalau sebut takkan ingat. Kalau Quran tak sebut, kita ingat tak? Kita takkan ingat pun janji. Qalu bala syahidna dalam alam rahim tu kita tak akan ingat pun. Tapi sebab Quran datang, kita ingat perkara itu. Kita tahu perkara itu. Dan juga kita tahu janji-janji yang lain daripada mana? Al-bayinat yang Allah bagi dekat kita. Iaitulah apa? Iaitulah Al-Quran. Baik. Maka ada Bluetooth. Baik, maka Allah kata umat terdahulu, negeri yang aku binasakan itu, kebanyakan mereka memang tak menunaikan janji. Tidak menepati sebarang janji pun yang mereka janjikan. Di mana janji itu? Janji itu ada dalam al-bayyinat itu. Baik. Dan Allah kata, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Sebabkan mereka tidak menunaikan janji, maka Allah kata mereka ini kami dapati adalah orang-orang yang fasik. Maka kesan seorang tidak menunaikan janji ialah dia menjadi orang yang fasik di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka berkaitan dengan kita sama. Kita ada al-bayyinat. Itulah Al-Quran. Kita disuruh beriman dengannya, percaya. Dan dalam itu terkandungnya ahd. Semua janji-janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini fokus perbincangan kita tentang janji ini. Janji kita untuk alastu bi rabbikum, mengaku Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir, mengaku Allah untuk kita mengabdikan diri kepadanya, berjanji untuk beriman dan membantu Rasul juga untuk menyebarkan isi kitab. Itu semua janji yang ada dalam al-bayyinat kita, iaitu Al-Quran. Dan siapa yang tidak menunaikan janji ini, maka kesannya ialah di sisi Allah dia adalah orang-orang yang fasik. Dan orang yang fasik ini kena bagi kepada grup hafazan surah As-Sajdah. Ayat yang keberapa? Wah, fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kaman kana fasiqan la yastawun. Baik, selepas itu Allah sebutkan apa? Tempatnya di neraka. Ammal ladzina amanu wa amilus Baik. solihat. Falahum Betul, jannatul Ma'wa nuzulan nuzulan bima bimakanu. Wa Baik, ayat. Ladzina fasaku fama'uwahumun nar Baik. kullama aradu. Maka di situ wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan adapun orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Kan? Itu kesan yang Allah telah berikan kepada mereka dahulu. Sebab itu Allah kata apa? Allah binasakan mereka. Maksudnya dah bagi peluang banyak, kan? Tak menunaikan juga janji, dah diberikan masa, tetap tak menunaikan janji, dah diberi segala nikmat yang perlu untuk nak menunaikan janji, tetap juga tidak menunaikan janji itu, kan? Sebab semua nikmat Allah bagi ni untuk kita nak bantu kita untuk nak tunaikan janji. Allah bagi kita masa yang lapang. Kadang orang Allah bagi kita kelebihan di sudut harta. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita tak payah susah-susah kerja overtime atau cari kerja part time. Allah nak suruh fokus buat apa? Buat ibadah, suruh fokus tunaikan janji. Allah bagi kita kelapangan masa yang Allah mungkin tak bagi pada orang lain. Kenapa Allah bagi dekat kita?
Sebab Allah nak suruh kita fokus tunaikan janji kita tu, fokus untuk beribadah. Maka sebab itu Allah suruh ingat nikmat-nikmat itu semua. Itu nanti nak guna untuk nak menunaikan janji-janji yang telah dijanji dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang dulu sama Allah berikan pelbagai nikmat, bahkan hum asyaddu minkum quwwah, Allah kata dalam Quran, bahkan mereka itu lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak memakmurkan bumi daripada kamu. Maksudnya apa? Lebih kaya daripada kita sekarang ini. Dan memang itulah pun orang dulu memang lagi hebat dia punya kekayaan dia. Kita pun tak boleh fikir kekayaan Firaun dulu, kekayaan Qarun dulu, dan hebat. Akan tapi tidak menunaikan janji yang ada dalam Al-Bayyinat untuk beriman, maka akhirnya apa? Mereka itu Allah binasakan. Dan kalau Allah dah binasakan mereka di dunia, di akhirat di manakah tempat mereka? Surah tentu terbanyak adalah di neraka. Dan Allah kata mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Dan dalam ayat ke-20 surah As-Sajdah ini pun Allah sebut perkara yang sama. Dan ada pun orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka itu adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Setiap kali nak keluar kena tolak masuk dek. Setiap kali nak keluar kena tolak masuk balik. Ada peluang nak keluar. Moga Allah jauhkan kita daripada dekat pun mendekat di neraka itu. Wal'iyadzubillah. Baik. Maka itu 4 kesan seseorang tidak menunaikan janji dia dengan Allah Azza wa Jalla. Janji dengan manusia itu kalau dibandingkan besarlah janji dengan manusia itu perlu juga ditunaikan, tetapi janji dengan Allah ini seringkali yang kita lupa sebab dia janji yang mungkin kita tak lafazkan dengan mulut, kan, kita tak menghadapi situasi itu secara realiti, dan maka mungkin kita selalu lupa berkaitan dengan janji kita dengan Allah Azza wa Jalla ini. Dan kesannya adalah kesan yang berat-berat, kesan yang besar-besar kesannya pada diri seseorang itu. Baik. Kemudian Allah sebutkan, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Sempurnakanlah janji kamu terhadap aku. Baik. Kemudian Allah sebutkan apa? Ufi bi ahdikum. Ufi bi ahdikum. Aku akan menunaikan janji aku terhadap kamu. Okey, baik. Ufi bi ahdikum. Ini potongan ayat yang seterusnya. Kita tulis tak ke atas. Janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Baik. Ufi bi ahdikum. Baik. Ufi bi ahdikum. Aku akan menunaikan janjiku terhadap kamu. Baik. Aku akan menunaikan janjiku terhadap kamu. Baik, apakah janjinya? Pertama, dan kita lihat pada konteks ayat ini, itulah ceritanya berkaitan dengan Bani Israel. Maka apa yang Allah janjikan kepada Bani Israel ini, kita lihat pada surah yang ke-5, ayat ke-12. Surah 5. Pada muka surat 109. Muka surat 109 surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-12. Dia macam nampak macam ayat apa ni, dah dengan Al-Baqarah ni berkait rapat dia Ustaz. Ya. Dia, kalau kat sini pun ada dia kata dia seal, dia kunci hati mereka dekat Qatamullah tu ayat 6 tu. Ayat 6, ayat 6. Kunci ayat 6, telinga, ayat 6. pendengaran apa semua kan sama ya. Betul. Ya. Ada kaitan. Tapi kan Ustaz, satu nak tanya. Kalaulah dah disil dari kunci tu, dah hati dia keras tu. Kalaulah kata, adakah peluang dia orang tu nak balik beriman?
Kalau dah disil oleh Allah tu. Baik. Secara umumnya kan Allah SWT ni kalau kita lihat dia nak mengazab hamba dia tu atau nak menimpakan sesuatu yang tak baik kepada hamba-Nya sebagai hukuman ataupun balasan, itu bukanlah kita kata pilihan utamanya. Kan kita boleh kata itu last sekali. Last sekali. Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Kan last sekali yang Allah akan bagi setelah Allah bagi peringatan yang banyak, bukan satu dua peringatan. Kalau cerita tentang Bani Israel ni peringatannya sangat banyak. Nikmatnya sangat banyak sudah tentu, dan juga peringatan Allah beri juga sangat banyak, dan juga peluang sangat banyak. Kan? Dan begitu juga pada setiap umat, kan? Sampai pada kita pun perkara yang sama. Allah berikan banyak peringatan dan Allah berikan banyak kali peluang. Dan yang mungkin kita perasan ataupun mungkin kita tak perasan. Mungkin sebab kerana kita perasan, kita tak rasa itu adalah peluang Allah bagi lagi. Kan? Antaranya bila seseorang itu dia buat dosa ataupun kesalahan, dan dia masih lagi boleh hidup macam biasa. Kan? Dengan duit yang tak berkurang pun dalam akaun bank itu, dengan rumah yang tak mengecil ataupun kereta tak pun hilang satu, ditarik satu, tak. Masih sama. Kan? Buka mata pandangannya masih jelas, anggota badannya masih boleh bergerak. Walaupun dia telah melakukan dosa dan juga kesalahan entah berapa banyak. Maka itu semua peluang yang Allah bagikan. Dan kita rasa benda itu macam normal lah. Walaupun dah buat kesalahan, buat dosa, tapi sihat macam biasa, rezeki macam biasa. Kita rasa memang itu biasalah. Tapi sebenarnya itu adalah peluang yang Allah bagi kepada seseorang. Tapi bila dia tak melihat perkara itu dengan mata hatinya, akhirnya itulah yang sampai pada satu masa yang Allah kunci mati hati itu. Waktu itu memang lagilah tak nampak. Tapi itu pun setelah banyak peringatan yang Allah berikan kepada dia. Dan peringatan yang Allah bagi pula, Allah bukan bagi dalam Quran satu cerita, memang dalam Quran penuh dengan peringatan. Akan tetapi untuk orang yang tak baca Quran, kan, Allah bagi peringatan dalam kehidupan dia pun sangat banyak. Begitu juga dengan peluang. Sangat banyak dalam kehidupan dia peringatan yang Allah berikan untuk dia untuk dia kembali. Kan? Dan itu perlu dia duduk dan berfikir dengan segala ujian ataupun musibah yang tertimpa kepada dia. Kan? Kerana pada semua ujian dan musibah Allah berikan itu, Allah sebutkan di hujungnya la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu peringatan yang Allah berikan kepada orang yang dia tak baca Quran, supaya dia tak ada alasan lagi di hadapan Allah nanti bahawa dia tak sampai kepada dia seruan peringatan untuk beriman, percaya, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat surahnya tadi surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Baik, baik. Okey. Beberapa contoh berkaitan yang saya sebutkan tadi, antaranya saya boleh ingat dalam surah As-Sajdah Allah sebutkan walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kan, dan kami rasakan, timpakan kepada mereka azab yang al-adna. Maksudnya azab di mana? Di dunia. Di dunia. Dunal azabil akbar. Sebelum azab yang besar di akhirat. Tujuannya apa? Nak sedarkan. La'allahum yarji'un. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali Kembali sedar, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Begitu juga bila ayat yang cerita tentang zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah jelas kerosakan yang dilakukan di darat dan lautan dengan akibat kesan daripada tangan manusia. Tujuannya apa? Supaya Allah rasakan kepada mereka la'allahum yarji'un, sebahagian daripada apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka sedar balik dan kembali kepada Allah SWT. Maka itu peringatan yang Allah berikan. Itu bukan dalam Quran. Itu bukan, maksudnya itu bukan untuk orang yang dia adalah untuk orang yang dia tak baca Quran.
Dia tak dekat Quran. Memang seumur hidup dia di Islam kan, tapi dia tak baca Quran. Kan. Maka peringatan tetap Allah akan hantar dalam kehidupan. Tapi kalau dia tak bagi perhatian pada perkara yang terjadi dalam kehidupan dia itu lama-lama dia akan jadi yatba'ullah. Allah akan tutup mati. Allah akan khatamallahu ala qulubihim. Allah akan kunci mati dia punya hati. Setelah sampai kepada dia peringatan, dan itu adalah pilihan yang terakhir sekali yang Allah timpakan kepada dia setelah banyak peringatan yang Allah hantar kepada dia. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Surah yang kelima ayat ke-12. Malam ni Haji Lusyam dapat semuanya ayat yang panjang-panjang. Okey, Ustaz. Baik. Baca Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا Walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israel supaya mereka menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka bahawa aku adalah beserta kamu memahati segala-galanya. Demi sesungguhnya, jika kamu dirikan sembahyang, serta kamu tunaikan zakat dan kamu beriman kepada segala rasul utusanku, serta menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah, dan kamu pinjamkan Allah dengan sedekah dan berbuat baik pada jalannya secara pinjaman yang baik, bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia, sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dan aku akan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu, sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang betul. Baik, Masya Allah. Kucing Haji Lusyam sama naik baca terjemahan. Di belakang, bersaut-saut dia. Dia pun seronok. Masya Allah. Baik.
Kita nak lihat poin pada pertengahan ayat yang ke-12 ini, iaitulah bermula pada firman Allah, la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Dalam terjemahan dia letakkan sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Baik. Maka ini janji Allah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kalau mereka jalankan janji mereka, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Azza wa Jalla itu, maka Allah akan la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Allah akan, dan terjemahan dia letakkan, terjemahan saya lah di skrin dia letakkan, sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi kalau lihat pada teks Arabnya la ukaffiranna, kita ada huruf la kat depan ni dan kita ada huruf nun yang bersabdu kat belakang. Baik. Kedua-dua huruf ini dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kata penegas ataupun kata penguat. Itu dalam terjemahan dia letak sudah tentu. Kan? Kalau terjemahan Quran biasa, kalau Quran saya dia letakkan 5:12. Sungguh aku akan menghapuskan atau mengampunkan. Pasti. Sungguh aku akan menghapuskan. Saya pun sama. Sungguh aku akan menghapuskan. Ataupun pasti aku akan hapuskan. Baik. Memang kita letak sungguh aku akan menghapuskan. Dia ada dua. La ukaffira ni patutnya ada dua kata penegas. Sungguh pasti aku akan ampunkan ataupun hapuskan dosa-dosa kamu. Kan? Seperti biasa Allah Azza wa Jalla, kalau Allah cakap macam biasa je pun, kan, adakah Allah akan memungkiri janji ataupun cakap dia tu? Tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Tapi dalam ayat ni bukan saja Allah berkata-kata, tapi Allah letakkan penegasan dalam percakapan dia itu. Dan dia bukan letak satu, letak dua kata penegas. Memang sungguh pasti aku akan hapuskan semua dosa-dosa mereka. Maksudnya memang betul-betul Allah nak bagi keampunan kepada mereka. Dan juga wala udkhilannakum, sama ada huruf lam kat depan ini dan ada huruf nun bersabdu kat belakang. Memang betul-betul memang bersungguh-sungguh pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ini adalah apa? Adalah janji Allah Azza wa Jalla. Baik. Begitu juga kalau kita lihat pada surah yang ke-7. Surah yang ke-7 ayat 156. Surah 7 ayat 156. Baik. Surah 7 ayat 156 ayat panjang, saya bacakan sahaja. Firman pada muka surat 170. Muka surat 170, surah yang ke-7 ayat 156 dan ayat 157. Dua-dua ayatnya panjang, tapi saya bacakan poinnya sahaja. Pada ayat 156 ini kita nak melihat bermula pada firman Allah wa rahmati. Kalau firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Kita berhenti setakat itu. Kita lihat terjemahan teks Arabnya daripada sini wa rahmati sehinggalah an-nabi al-ummi pada ayat 157. Baik. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Maka aku akan menetapkannya. Apa yang Allah akan tetapkan? Memberi rahmat itu. Memberi rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Lagi, kepada orang yang memberi zakat. Lagi, kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Baik. Lagi, siapakah ada orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah ini? Allah sebutkan pada ayat 157, iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah Muhammad, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifatnya dalam
kitab Taurat dan juga Injil yang ada di sisi mereka. Baik Taurat dan Injil berada pada siapa? Bani Israel. Dalamnya ada cerita tentang siapa? Seorang Nabi Al-Ummi, Nabi yang buta huruf di dalam kitab mereka itu. Maka Allah kata siapa yang beriman dengan ayat-ayat kami, iaitulah dalam yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu, yang disuruh beriman kepada Muhammad. Maka kalau mereka ikut ayat itu, maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka atas itu tadi, fasa'aktubuha. Maka aku akan menetapkan rahmat aku kepada mereka. Itu janji Allah. Ustaz, dia ayat yang apa tadi, yang nombor 12 tadi surah Al-Maidah tadi, dengan ayat 157 ni, dia hampir sama ya, dia suruh tunaikan solat apa semua dah kan. Ya. Dan beriman kepada Rasul. Tapi ayat Al-Maidah ni dia tambah lagi satu lah. Dia kena beriman juga dengan Nabi Muhammad lah dia orang ni kan. Betul. Itu dia beza dia kan. Itu perbezaan dia ayat tu kan. Iya betul. Betul. Ini nanti perkaitan besarnya nanti kita akan lihat pada Al-Baqarah balik. Ayat kita sedang bicarakan 40 ni kan, ayat 40. Nanti ayat 41, apa suruhan Allah ayat 41 apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah suruh mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan. Allah turunkan apa? Allah turunkan Al-Quran setelah itu. Allah turunkan Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran. Maka apa yang Bani Israel kena buat? Siapa yang hidup lagi pada zaman itu, dia kena beriman dengan Nabi itu. Maka dia match dengan ayat ini. Itulah allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Itulah orang yang mengikut Rasulullah Muhammad, Nabi yang ummi yang ada tertulis dalam kitab mereka Taurat dan juga Injil. Baik. Maka janji Allah kepada mereka ialah fasa'aktubuha, maka aku akan aktub ini dia sama macam ayat puasa. Ayat puasa. Ayat 183 apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perkataannya kutiba. Terjemahannya kutiba apa? Wahai orang beriman, wajib. Mana asal dia adalah wajib. So dia sama dengan ni. Saya padam sikit biar nampak. Dia mempunyai kata dasar yang sama. Apa dia? Kaf, ta dan juga ba. Kan kalau dalam bahasa Al-Quran dia tahulah ha ni kena potong. Kan? Fa potong, sa potong. So tinggal yang ini saja. Aktubu. So dia tahu aktubu ini fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Nampak aku tadi. Ujung mudhari'. Ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir pada depan adalah fi'il mudhari'. Ya, baik, fi'il mudhari' kita dah belajar. Dia menunjukkan sesuatu yang apa? Perbuatan yang apa yang bersentiasa berterusan. Perbuatan yang berulang-ulang dan berterusan. Maka Allah kata, aktubu sama, wajib. Maka aku akan mewajibkan apa? Ha ini kembali kepada apa? Ha ini kembali kepada rahmat. Maka aku akan mewajibkan rahmat aku ke atas mereka. Dan rahmat itu Allah akan berikan sekali saja atau sekali-sekala. Fi'il mudhari'. Selama-lamanya. Berterusan Allah akan bagi kepada mereka rahmat itu. Berterusan. Ni yang waktu kita nak apply. Apa kita belajar dalam Al-Quran. Dia makna dia wajib ya. Wajib. Ya. Dalam Quran kataba. Uktub baca. Sama. Uktub kita sebut tulis. Kataba asalnya tulis. Tulis. Kataba asal dia tulis. Memang maksud kataba tu tulis. Qiraah baca. Qiraah baca. Silap. Sebab itu kitab adalah sesuatu yang tertulis. Satu perlembagaan yang bertulis, kitab. Kan? Tapi penggunaan Quran gunakan kutiba ataupun kataba itu wajib maksud dia. Kan? Maka apa nak buat? Mesti ada perkaitan antara wajib dan juga tulis. Maka nak buat apa? Waktu itulah kena kaji. Antaranya ialah apa? Contoh kita pergi ayat puasa tu kan, orang beriman telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Maka seolah-olah dia bukan wajib yang biasa-biasa. Dia wajib macam
Allah dah tulis perjanjian, chop, sign. Dan Kita pun umpamanya dah, macam kita dah pihak pun dah pihak agree Allah ya. sign, pihak kita pun sign. Untuk apa? Untuk puasa tu. Kewajipan untuk berpuasa. Jadi dia satu kewajipan yang macam umpama ada satu seremoni kan khas. Nak watikah, nah untuk apa? Berpuasa. Dia bukan macam Selama ni kita tak nampak Ustaz. Kutiba alaikum siam tu. Dia puasa dia istimewa. Dia bukan macam Allah suruh je puasa. Tak. Kan? Dia kan solat tak. Dia puasa macam kutiba, macam satu ada MOU kan. Khas punya yang ditulis, yang tertulis antara kita dengan Allah bagi. Khas. Untuk menunjukkan puasa tu dia bukan satu amalan yang biasa. Kan? Lagi bulan Ramadan istimewa, sebab tu bulan Ramadan pun Allah istimewa sebab ada Quran dan istimewa sebab ada puasa. Kan? Dia satu kewajipan yang kutiba, yang ditulis. Dia wajib dan dia adalah seolah-olah macam tulis. So special daripada kefarduan yang lain. Baik, itu dia antara keseronokan bila kita lihat pada perkataan-perkataan kan. Kita dah tahu kata batu tulis, tapi Quran kata wajib. So kena fikir apa benda berkaitan antara kedua perkara ini. Baik. Banyaknya kena berfikir ya. Banyak kena fikir. Sebab itu bila mula belajar bahasa Arab, dia akan jadi apa? La'allakum ta'qilun. Akan mula berakal, akan mula menggunakan akal berfikir. Kena fikir. La'allakum Jadi memaksa ta'qilun. kita untuk berfikir. Lepas tu la'allakum tuflihu. La'allakum tuflihu. Dengan berfikir itu bawa kepada kejayaan. InsyaAllah. Baik, maka tatakun. Bawa kepada tatakun. Betul. Maka dalam ayat ini, janji Allah kepada Bani Israel ialah Allah akan sentiasa memberikan rahmat kepada dia. Dan seolah-olah rahmat itu memang wajib. Dan macam Allah mewajibkan diri dia untuk bagi rahmat itu. Nampak tak dalam dua ayat ini? Memang Allah betul-betul sungguh-sungguh dengan Bani Israel ni punyalah. Sayang Kan, dia, punya sayang dia dia kata, kat Bani Israel. Jelas saya. Betul. Kalau Allah cakap biasa pun tak apa. Tapi ni macam Allah dah mewajibkan diri dia. Dalam percakapan dia letakkan kata penegas sampai 2. Punyalah betul-betul Allah nak bagi dekat Bani Israel. Punya istimewa Bani Israel. Punyalah sayang Allah dengan Bani Israel ni. Kan, nak ceritanya. Kan, tapi itulah qadar Allah wa ma syaa fa'al. Itulah yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Baik. Sebab mereka degil sangat kot. Degil sangat. Jadi layak tak dikunci mati hati mereka? Layak. Ya, Layak sebab banyak sangat dah peringatan dapat. Nikmat banyak dah. Kasih sayang Allah banyak dah Allah bagi. Yang janji-janji yang ada kasih sayang dalam perkataan itu, tapi tak diendahkan oleh mereka. Ustaz boleh tanya Ustaz? Silakan. Bani Israel ni dia masuk surga, dia punya cut out kat mana? Cut out maksud saya masa dia mengikut Nabi Isa dulu. Semua betul. Dia masuk surga lah. Sampai dia. Kalau sekarang dia ikut dengan cara dulu, dia masuk surga juga ke? Baik. Dia punya ketikanya bila ada Nabi Musa, waktu tu dia kena ikut. Kan? Jika waktu itu ada Nabi Isa, maka dia kena ikut Nabi Isa. Selepas daripada itu dia kena kekal dengan ajaran Rasul yang terakhir itu, sampailah datang kepada mereka Rasul yang seterusnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala syariat sebelum itu semua terbatal. Semuanya terbatal. Maka kena ikut Nabi yang Rasul yang baru dan syariat yang baru, itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Quran ada sebutkan begitu yang sepatutnya dilakukan, iaitulah dengan Nabi Muhammad ini mereka Bani Israel akan diberikan syariat yang baru. Itulah apa? Kalau dulu kan kena bunuh diri untuk menebus dosa. Sekarang dalam syariat baru iaitu Nabi Muhammad tak perlu dah. Kan? Dulu ada larangan untuk tangkap ikan hari Sabtu. Kan? Tentunya. So ada syariat yang baru yang sampai je Nabi Muhammad, yang lama semua terbatal, maka dia kena ikut syariat yang baru yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang larangan bekerja hari Sabtu tu ada lagi ke Ustaz? Ketika itu dah tak ada dah. Hanya pada zaman Nabi Musa
Terus dia orang ketika- suruh berehat dan memuliakan Ya. Allah atau apa. Betul. Tapi kiranya bila keluar je Nabi Muhammad, lain semua tak adalah, so kena ikut Nabi. Siapa yang tak ikut Nabi waktu itulah tempat syurga ataupun neraka, beriman ataupun tak beriman mereka itu. Baik. Dan dalam dua ayat ini kita telah melihat kepada apa? Ayat ni, ayat yang 156 ini dan juga tadi ayat yang ke-12 surah Al-Maidah, kita telah melihat kepada ufi bi ahdikum, janji Allah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dan Allah Azza wa Jalla, kan, adakah pernah dia memungkiri janji dia? Sudah tentu Allah tidak pernah dan tidak akan memungkiri janji-janjinya. Allah sebutkan dalam surah yang ke-9 ayat yang ke-111. Surah ke-9 ayat yang ke-111. Pada muka surat 204. Muka surat 204. Baik. Kita nak baca pada ayat ini sahaja. Memula pada wa'dan sehingga habis ayat. Kita baca bahagian akhir saja ayat ke-111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Okay, terjemahan. Pada bahagian akhir itu bermula pada janji Allah. Balasan demikian adalah sebagai janji yang benar dan ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dan dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Baik. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab Taurat, Injil dan juga Quran. Janji Allah berikan syurga kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang memberikan harta dan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berjual kepada Allah Azza wa Jalla diri dan juga harta dia, dan Allah beli dengan syurga. Baik, dan itu janji yang Allah berikan dalam Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Kemudian Allah tanya, wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Ada tak orang lain yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Sudah tentu tak ada. Maka janji yang tadi kita baca, yang Allah janjikan kepada Bani Israel, maka tidak ada orang yang lebih akan menunaikan janji itu selain daripada Allah SWT. Walaupun kita tengok Bani Israel perangannya begitu teruk, akan tetapi apa yang Allah janjikan kepada mereka? Allah janjikan keampunan. Allah janjikan akan masukkan ke dalam syurga. Allah janjikan rahmat akan diberikan kepada mereka, walaupun kesalahan yang mereka lakukan itu kesalahan yang besar-besar. Baik. Dan kalau kita lihat, apabila seseorang hamba itu melakukan kebaikan ataupun buat sesuatu ibadah, kalau kata Allah tak membalas kebaikan ataupun ibadah itu, boleh ke tak boleh? Boleh. Okey ke tak okey kalau Allah tak balas?
Okey ke tak okey? Tak okey. Kan? Baik, kalau Allah tak balas pun kan sepatutnya tak perlu pun Allah bagi apa-apa balasan. Sebab apa? Itu dah memang tanggungjawab seorang hamba. Betul tak? Ya tak? Dah memang tanggungjawab dia. So kenapa nak perlu diberi lagi balasan ataupun ganjaran? Tak perlulah. Memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, beribadah kepada aku. Lalu bila seorang hamba tu beribadah, memang itulah yang sepatutnya hamba tu lakukan. Allah tak bagi pun okey, tak bagi balasan pun okey. Baik, akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah yang pertama, Allah bagi balasan. Betul tak? Allah bagi ganjaran. Betul? Pada setiap orang yang melakukan ibadah ataupun yang buat baik, yang sepatutnya Allah tak payah pun nak bagi ganjaran tersebut. Betul? Setuju? Setuju. Baik. Kita sebutkan yang pertama kan. Allah beri ganjaran. Baik. Itu yang pertama. Allah dah bagi ganjaran pun dah besar nikmat tak? Dah besar nikmat dah. Yang mana sepatutnya Allah tak payah pun bagi. Baik. Itu yang pertama. Allah bukan saja bagi ganjaran, tetapi Allah beri ganjaran berganda. Berganda-ganda. Allah bukan saja beri ganjaran, tetapi Allah beri ganjaran itu berganda-ganda. Baik. Berbanding dengan apa yang seorang hamba itu lakukan. Berganda tak yang Allah bagi? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apa ganjaran dia? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala yang Allah bagi. Elon Musk. Lebih kaya daripada Elon Musk. Lebih kaya. Buat apa? 2 rakaat. Penat ke? Tak penat. Solat fardu ke? Tak. Solat wajib. Siapa yang solat sunat 12 rakaat rawatib setiap hari? Apa ganjarannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina untuk dia sebuah istana di syurga. Solat 12 rakaat sunat. Allah bagi, kalau setiap hari kalau dia buat satu hari tu buat satu istana untuk dia di syurga. Setimpal ke balasan tu? 12 rakaat solat sunat dengan sebuah istana. Tak setimpal lah. Solat sunat 12 rakaat dibayar 10,000 setiap hari. Setimpal tak? Tak setimpal. Maka Allah bagi ganjaran, tapi bagi ganjaran itu berganda-ganda. Seseorang mengucapkan subhanallah. Disebut subhanallah. Maka Nabi kata dia adalah gharsun fil jannah. Allah akan tanam untuk dia sebuah pohon kurma di syurga. Dia sebut apa? Subhanallah. Berapa saat? Berapa susah? Berapa banyak duit modal dia keluarkan? Tak ada apa. Maka sepatutnya seorang hamba bila dia buat tak dapat. Tapi bukan saja Allah bagi ganjaran, tapi Allah bagi ganjaran itu pula berganda-ganda. Kita lihat surah yang ke-16 ayat ke-97. Pada muka surat 278. 278. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-97, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Terjemahan. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Allah. Pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Beriman dan beramal soleh daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan dia benar-benar beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan bagi dia kehidupan yang baik. Dah dapat, dah cukup dah. Tapi tak cukup dengan itu. Allah akan bagi lagi ganjaran yang lebih baik daripada itu nanti di akhirat, lebih baik ganjarannya daripada apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ustaz, ayat 98 tu macam berkaitan dengan surah Al-Mumtahanah tu. Yang syaitan tu. Ha, fa iza qara'tal Quran fasta'izillah, betul ada kita. 98, 99. Betul. Semua berkaitan dengan Betul. musuh-musuh. Ayat tu pertama. datang bila? Ayat tentang syaitan tu datang bila? Setelah ayat kita baca tadi lah. Kan? Ya. Kita baca ayat 97. 98. 98 tu cerita tentang bila Apa baca kaitannya Quran. dia tiba-tiba dia pasal pergi ke situ pula. Ke Maka musuh. Allah suruh mohon perlindungan daripada syaitan. Baik, ayat atas, ayat kita baca tadi Allah kata, siapa yang beramal dengan amalan yang soleh daripada kalangan lelaki dan juga perempuan dalam keadaan dia adalah orang yang beriman. Bawah tu cerita tentang apa? Dan apabila engkau nak baca Quran. Baik. Maka nak menjalankan amal soleh, kan, pertama antara yang termasuk dalam amal soleh ialah apa? Amal soleh yang utama ialah membaca Quran. Membaca dengan kefahaman, sebab kita semua setuju bahawa baca dia kena dengan faham, dan itu pun yang disebutkan oleh dalam apa Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh cari makna baca, dia adalah meneliti teks sekali dengan faham apa isi yang nak disampaikan. Maka kita setuju baca dia adalah dengan faham. Baik. Yang pertama, baca Quran dengan kefahaman dia adalah amal soleh. Yang kedua, nak tahu amal soleh apa, ataupun nak tahu apa dia amal soleh, itu kena lihat kepada Al-Quran. Bukannya ikut rasa-rasa, saya rasa ini amal soleh, saya rasa ini benda baik, saya rasa ini benda baik, tak boleh. Dia kena ikut apa? Ada dia punya reference dia. Ada satu garis panduan dia yang tetap, iaitulah apa? Iaitulah Al-Quran. Sebab itu disebutkan selepas daripada amal soleh itu tentang Al-Quran. Maka dalam nak menjalankan amal soleh, dia bukan boleh ikut suka-suka kita. Sebab apa? Yang akan approve nanti bukan kita. Yang akan approve dia Allah. So kena ikut apa yang di sisi Allah, itulah dia amal yang soleh. Sebab kalau kita ikut rasa kita berbeza. Kan? Saya rasa baik, orang lain rasa tak baik. Orang lain rasa baik, saya rasa tak baik. Maka sebab itu kena ada satu garis panduan yang tetap, itulah Al-Quran. Akan tapi dalam nak menjalankan amal soleh ini, dia akan ada cabaran, iaitu daripada syaitan. Begitu Allah kata, fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Maka mohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Baik. Maka nak mendapatkan kehidupan yang baik, kan, semua nak kehidupan yang baik, kan. Caranya adalah beramal soleh. Tapi dalam nak beramal soleh itu pasti akan ada cabaran. So itu cabaran yang kita bincangkan dalam sesi tadabbur kita, musuh-musuh itu. Cabaran yang datang daripada musuh itu, dan yang pertama ialah datangnya daripada syaitan. Ustaz, ya, nak tanya sikit. Masa kita solat, Ustaz, kita kan baca surah Al-Quran kan. Katakan surah pertama tu kita baca Al-Mulk lah, 6 perkara. Kita baca Auzubillah. Dalam surah kedua tu, kata kedua, kita kena baca, boleh baca Auzubillah boleh, Ustaz? Atau kena baca, Ustaz? Baik. Setiap kali baca ayat Quran. Mengikut mazhab Syafi'i untuk dalam solat. Untuk dalam solat, lafaz ta'awuz, auzubillah itu dibaca pada Al-Fatihah rakaat yang pertama. Al-Fatihah rakaat yang pertama sahaja. So rakaat kedua tak boleh baca Fatihah pula. Fatihah kena bacalah. Tak boleh baca auzubillah, baca dengan bismillah. Begitu juga kalau mula dengan surah, hanya mula dengan bismillah sahaja. Itu disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab ayatnya adalah fa iza qara'ta, bila nak mula baca Quran. So
kita mula dalam solat itu baca Quran pada surah Al-Fatihah yang pada rakaat yang pertama. Maka Semua madai lah. so memadai dengan satu auzubillah pada Al-Fatihah Isti'azah. pada rakaat yang pertama. Baik, kita lihat pada surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang ke-7, muka surat 397. 397 surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat yang ke-7. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Terjemahan. Dan orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Baik. Beriman dan beramal soleh. Allah bagi apa? Allah akan hapuskan kesalahan mereka dan beri ganjaran membalas lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Baik, maka begitulah Allah Azza wa Jalla dengan semua hamba-Nya. Bukan dengan Bani Israel je Allah baik, dengan kita semua pun. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita buat amal sikit tapi Allah beri ganjarannya banyak. Tengoklah saja bulan Ramadan, kalau bertepatan ibadah itu dengan malam Al-Qadar, maka dibersamaan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya dengan satu malam saja yang berapa jam sahaja. Punya Allah nak balas dengan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Tapi Ustaz, ayat 122 Baqarah tu Allah specially mention kan dengan khususnya dia melebihkan kamu daripada semua yang umat yang lain. Betul. Dia daripada Bani Israel dia bercakap kan? Betul. Wafaddalnahum 'alal alamin, dan kami lebihkan mereka daripada orang lain, dan dalam tafsir menyebutkan ketika zaman mereka itu. Lepas pada itu sampai ke zaman ini tak. Mereka bukan lagi orang yang Allah berikan kelebihan dan Allah tinggikan lebih daripada umat yang lain, bukan. Tapi mereka masih merasakan perkara itu. Dia masih perasan perkara itu hingga ke hari ini. Baik. Akan tetapi kan, kemurahan Allah Azza wa Jalla juga boleh kita lihat satu lagi yang maha hebat, maha pemurah Allah Azza wa Jalla, dan betapa besarnya kasih sayang dia kepada hamba-Nya. Kita lihat pada surah yang ke-28 ayat yang ke-84. Surah ke-28 ayat ke-84. Muka surat 395. 395 surah Al-Qasas surah ke-28 ayat yang ke-84. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Terjemahan. Sesiapa yang datang membawa amal baik pada hari akhirat, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Allah. Siapa yang datang dengan amal yang baik, Allah akan balas dengan lebih baik daripada itu. Siapa yang datang dengan amal kejahatan,
maka Allah akan membalas setimpal sama dengan amal kejahatan itu sahaja. Allah tak akan balas lebih daripada itu. Tapi kalau kebaikan, Allah akan balas lebih. Maka sebenarnya peluang besar tak timbangan baik itu akan lebih berat? Ya. Ya. Peluang besar sebenarnya. Maka sebenarnya nanti di akhirat, kalau siapa yang timbangan baik dia ringan, maka yang patut dibersalahkan siapa? Memang diri sendiri. Sebab apa? Allah dah tolong habis punya tolong dah. Buat satu baik, Allah balas berganda. Infak RM1, Allah ganda jadi 700. Kan? Tapi kalau buat satu salah, Allah akan balas berapa? 1 juga. Tak itu pun kalau timbangan baik itu ringan, Allah tak tahulah. Maksudnya berapa banyak aja seumur hidup dia perkara baik yang dia lakukan. Bukan 10 Ustaz. Kalau baik 10, jahat pun 10. Kalau baik 10, jahat tak? Jahat Allah akan hanya balas 1 sahaja. 1 baik, Allah akan balas 10. Kalau infak lebih lagi lah. 1 balas 10. Tapi kalau buat 1 jahat, akan dibalas 1 sahaja. Ayat tadi dia bagi tahu, fala yujzana illa ma kanu ya'malu. Maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan apa yang dia buat je. Tak akan dibalas. Sedangkan sebelum itu Allah kata, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, amal baik, maka Allah akan balas lebih baik daripada itu. Tapi siapa yang datang dengan amal yang jahat, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang dia buat itu. Kalau dia datang dengan satu akan dibalas. Datang dengan 10 yang akan dibalas. Begitu juga yang Allah sebutkan ayat terakhir kita pada malam ini, yang Allah sebutkan dalam surah Yasin yang kita baca saban minggu pada ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54. Muka surat 443. 443. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Baik, terjemahan. Berapa saja? Ayat 54. 54. Maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan dianes sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Baik. Tidak ada siapa yang akan dizalimi, bahkan akan dihakimi dengan seadil-adilnya, iaitulah siapa yang buat satu amal baik, Allah akan balas dengan yang lebih baik daripada apa yang dia telah kerjakan, dan siapa yang dibuat kejahatan, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan kejahatan itu, sahaja. Itu janji Allah. Janji Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kita tunaikan janji kita dengan Allah, maka Allah akan tunaikan janji dia kepada kita. Allah, sebagaimana Allah berjanji untuk menghapuskan dosa kesalahan Bani Israel, begitu juga Allah janji kepada kita yang beriman dan beramal soleh, Allah akan hapuskan segala dosa dan juga kesalahan kita. Allah akan berikan kebaikan yang baik dan Allah akan beri balasan yang lebih baik nanti di akhirat, iaitulah syurga. Dan rahmat Allah juga ialah dengan satu dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah hanya akan kira satu sahaja. Kalau dibalas, dia hanya akan dibalas satu sahaja. Bahkan orang yang masuk syurga, kan dalam surah Al-Qari'ah tadi kita baca apa? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan baik dia, maka dia akan berada dalam 'ishatin radiyah, dalam keadaan yang relax, keadaan yang redha, yang tenang. Kan terjemahan letakkan apa? Ayat yang ke-7, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Senang lenang. Kenapa? Kerana timbangan baiknya itu lebih berat. Tapi ada tak Allah sebut dia tak ada buat langsung dosa? Tak. Maksudnya dia ada buat dosa, cuma dosanya itu lebih dengan Ustaz, ada satu soalan. Tadi kan kita duk kata kat sini kan, bila datang ayat ni,
ayat berapa tadi? 6 ke berapa tadi? 6 dan 8, 7 dan 8 kan? Kita bukan 6 dan 8. Ya, Allah tak sebut langsung pasal kejahatan, tapi ayat yang 284 tu bila tentang balasan, yang ni tentang timbangan, yang tadi tentang balasan, dia akan sebut pasal kejahatan dan kebaikan pula Ayat 284 surah. Tadi yang surah 28 ni ayat 84 kan? Surah 8 ayat 84. Okey. Jadi kenapa fokus yang tadi nak fokus pasal kita suruh buat kebaikan, yang ni fokus dia ke mana tu? Sebab pasal kejahatan dia balas dengan setimpal apa yang kita buat jahat. Bila kita buat pahala, dia akan ganda-gandakan kan? Betul. Tapi kenapa dia sebut kejahatan kat situ pula ya? Dalam ayat yang ini. Okey, baik. Dalam ayat yang lain, dia umpama melengkapkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Baik. Seperti mana kalau kita lihat kisahnya tentang Bani Israel. Kalau kita kumpulkan semua ayat tentang Bani Israel, kita akan lihat pattern ayat itu ada beberapa pattern. Yang pertama, ada ayat yang berbentuk percakapan Allah yang lembut, macam ayat kita tengah baca. Ya Bani Israel, uzkuru. Wahai Bani Israel, ingatlah ataupun kenanglah segala nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain kan, ada waktu yang Allah sebutkan secara keras kepada mereka, kan, kepada Bani Israel ini. Ayat itu berbentuknya lebih keras. Tak dengar. Ada ayatnya yang berbentuk lebih keras. Kan, antaranya waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah, kan, lalu ditimpakan kepada mereka kehinaan. Allah sebutkan wa kunu qiradatan khasiin, lalu jadilah mereka seperti kera. Kan, maka ada ayat yang berbentuk keras, ada ayat yang berbentuk lembut. Dan maka begitu juga pada ayat yang lain, bentuknya begitu. Peringatan Allah berikan kepada manusia ada waktunya kan disebutkan lembut. Kan, seperti dalam ayat ini Allah hanya sebut tentang amal baik saja. Allah tak sebut tentang amal jahat, sebut tentang amal baik saja. Adapun dalam ayat yang lain Allah sebut tentang amal kejahatan yang kita lakukan, sebab memang kita nak kena diperingatkan dengan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Allah tetap nadanya itu seolah macam memujuk juga, kan, nak menyatakan kasih sayang dia juga dengan dia bagi tahu hanya dibalas dengan satu saja, seolah masih ada harapan lagi kepada orang yang buat kejahatan itu, kan, bahawa kalau kena balas pun satu je, so yang lain ni balas lebih lagi, kan, maka sepatutnya timbangan itu boleh jadi berat, kan. Sebab apa? Dia buat satu ganda 10, buat yang kejahatan satu dia satu saja, maka sepatutnya timbangan berat, timbangan amal baik itu akan jadi lebih berat. Maka setiap ayat itu dia melengkapkan ataupun dan juga dia menerangkan antara satu dengan yang lain. Dalam ayat ini tak sebut, tapi dalam ayat lain juga disebut tentang kejahatan, dan memang kena sebutlah, kena peringatkan manusia tentang kesalahan, dosa, kejahatan yang dilakukan. Lepas itu dalam ayat lain kita baca tentang golongan munafik. Ayatnya keras tentang orang fasik, kan. Ayatnya itu keras, kan. Berkaitan dengan orang beriman, ayatnya lembut, tapi ada waktu ayatnya agak keras sikit bunyi dia. Begitu kita kata intonasi dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, kita baca setakat itu insya-Allah pada malam ini. Kita akan sambung penghujung ayat ni dan ayat yang baru pada minggu hadapan insya-Allah. Aku qauli hadza wa ada yang nak soal tak? Sila kalau ada yang ada yang nak bertanya. soal. Ya. Zainul Dah pukul 11. Zainul Dah pukul 11 semua dah tergoyang-goyang dah sebab dah pukul 11. Semua dah goyang kiri kanan. Baik, saya kira tak ada. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairah pada semua meluangkan masa pada malam ini. Semoga Allah nilai dia sebagai amal yang salih. Insya-Allah. Jazakumullahu khairah. Barakallahu fikum. Terima kasih semua.